A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam sesi tafsir. Pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama dalam muka surat 353 daripada Mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi insya-Allah ayatnya pada hari ini adalah ayat daripada surah An-Nur ayat 28 sehingga ayat 31. Jadi hari ini sedikit saja, iaitu ada hanya beberapa ayat sahaja, iaitu 4 ayat saja. Perbincangan pada muka surah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang dua perkara besar, iaitu masalah masuk ke dalam rumah dan juga masalah menjaga pandangan ataupun menjaga aurat. Jadi dalam muka surat ini dia bersambung sedikit dengan apa yang telah diceritakan di dalam muka surat sebelumnya. Muka surat sebelumnya iaitu muka surat 352 pada ayat yang terakhir, iaitu ayat 27, disebutkan tentang masalah adab-adab tentang masuk ke dalam rumah, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kamu masuk, wahai orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu istiqnas. Jadi yang pertamanya istiqnas, yang keduanya ialah memberi salam. Jadi kita telah jelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan istiqnas sebelum daripada ini, iaitu dalam perbincangan lepas, dan kemudian juga memberi salam. Jadi memberi salam itu difahamilah, iaitu Assalamualaikum lah. Jadi dalam perbincangan mengenai perkara ini, manakah yang lebih dahulu, sama ada beri salam dulu ke ataupun istiqnas dulu? Dan juga perkara yang kedua ialah perbincangan di kalangan ahli tafsir dan juga ulama-ulama fiqh. Apakah hukum istiqnas dan juga hukum memberi salam? Kalau diikutkan di dalam ayat ini, dimulai dengan tasta'nisu, kemudian wa tusallimu. Jadi kedua-duanya tu ialah diselangkan dengan huruf waw. Jadi bila diselangkan dengan huruf waw, mengikut pendapat ulama ialah ianya tidaklah bermakna tertib. Bermakna tertib artinya apakah perlu istiqnas dulu ataupun perlu memberi salam dulu. Jadi kalau kita pergi ke rumah orang, adakah kita ni nak beri salam dulu ke nak istiqnas dulu? Istiqnas tu ialah lebih kurangnya ialah meminta izin untuk masuk secara sepenuh hati daripada tuan rumah tu nak benarkan masuk ataupun tidak. Jadi itu nama dia istiqnas. Jadi adakah kita nak beri salam dulu, Assalamualaikum, kemudian kita minta izin atau minta izin dulu, boleh saya masuk ke? Kemudian dia kata boleh masuk, kemudian barulah Assalamualaikum. Jadi perbincangan ini telah dijelaskan sebenarnya di dalam hadis Nabi SAW. Jadi ulama telah membuat kesimpulan, iaitu jika sekiranya orang tiada di rumah, maka kita bukan orang tiada di rumah, kita tak nampak orang tu, maka kita hendaklah memberi salam dulu. Kemudian selepas daripada tu, apabila tak ada orang, maka kita baliklah. Tapi kalau kita nampak orang dulu, kita jumpa orang dulu, maka kita minta izin dia dulu, kemudian barulah beri salam. Itu adalah gabungan yang indah lah yang dibuat oleh ulama-ulama yang menghimpunkan di antara perbincangan Al-Quran dan juga apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua ialah masalah hukum. Apakah hukum istiqnas? Saya sekarang sedang membicarakan tentang ayat 28
27 iaitu muka surat 352. Itu muka surat sebelumnya, sebelum daripada apa yang kita nak bincangkan pada hari ini lah kan. Kalau ikutnya, perkara kedua ialah masalah apa hukum isti'nas dan apa hukum memberi salam. Jadi asal memberi salam adalah sunat. Jadi adakah memberi salam ni berubah? Kalau mengikut ayat ni, sehingga kerana ayat ni menyebutkan sehingga hatta, tak boleh masuk selain kalau bukan rumah kamu, kalau rumah kita sendiri lain kalau bukan rumah kamu, sehingga kamu isti'nas dan juga memberi salam. Jadi kesimpulannya yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, dia menyebutkan bahawa isti'nas itu adalah wajib, tetapi memberi salam adalah sunat. Itu ada perbezaan lah di antara isti'nas dan juga memberi salam. Jadi artinya kalau seorang tu tak memberi salam, hukumnya ialah makruh. Tetapi kalau tidak mendapat isti'nas daripada tuan rumah, maka hukumnya adalah haram, masuk juga. Jadi artinya kalau tak dapat izin, so baliklah. Okey. Kemudian ada lagi adab yang kita baca sekejap lagi lah, insya-Allah. Ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Jadi kalau tak ada orang dalam rumah tu, tak ada seorang pun dalam rumah tu, maka tak boleh kita masuk ke dalam rumah tu lah sehingga kita dapat izin. Dapat izin ni melalui telefon ke, kalau dia beri diberi kunci ke dan sebagainya, itu maknanya memberi izin tu kan. Ataupun diberitahu kepada kita bahawa dia kata bolehlah masuk melalui telefon, jadi kita masuklah, itu maknanya kita dapat izin walaupun tak ada orang dalam rumah tu. Tapi kalau tak ada orang, maka walaupun pintu tidak berkunci ke, pintu terbuka ke, maka tak boleh masuk. Wa in qila lakum murji'u farji'u. Jadi dalam ayat ini dia kata kalau kamu disuruh balik, maka hendaklah kamu balik. Jadi erti balik sini, maknanya disuruh balik sini, kita sebagai tuan rumah, sebagai orang yang berada di rumah, maka boleh mengatakan kepada orang yang datang tu, minta maaf lah, tak boleh masuk hari ni. Tak kira lah dia datang jauh ke, dia datang dekat ke, itu masalah kita. Itu adalah hak kepada tuan rumah untuk mengatakan bahawa saya tak boleh benarkan masuk hari ni, sebab masalah terpulang pada dia lah kan, dia tak macam-macam mana pun kan, masalah dia. Wa azka lakum, Allah Ta'ala kata itu adalah lebih baik untuk kamu. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Ta'ala mengetahui, sangat mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian ayat yang ke-29, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ayat ni, ayat 29 ni artinya ialah kalau masalah lain pula, iaitu masalah bukan rumah kita, tetapi rumah itu ialah rumah yang dia kata ghaira maskunah. Ghaira maskunah ni artinya ialah rumah yang tidak didiami. Apa maksud dia? Di tanah Arab dulu, di padang-padang pasir ataupun sebagainya, dia akan ada rumah-rumah yang didirikan di tempat-tempat perjalanan manusia. Jadi maknanya tempat laluan manusia ni kan, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Yaman dan sebagainya. Di tengah-tengah perjalanan tu biasanya kadang-kadang ada rumah-rumah yang dibina. Rumah itu ialah tidak ada penghuninya, tapi rumah itu disediakan seolah-olahnya menjadi tempat wakaf lah, tempat orang yang nak pergi laluan dan sebagainya, nak berehat, nak berhenti, nak tidur dan sebagainya. Jadi rumah itu nama dia buyutan ghaira maskunah. Jadi kalau ikutnya di sini ialah boleh tak boleh masuk rumah tu. Rumah tu kalau kita katakan ni macam R&R lah kan. Kalau di highway tempat-tempat kita ni kan, jadi ada R&R situ, kemudian ada tempat-tempat rehat kan dan sebagainya, mungkin dibuat. Jadi boleh tak kalau rumah tu tertutup dan sebagainya, kalau tak ada orang, boleh tak kita masuk ke situ? Jadi disebut sini ialah maka laisa alaikum junahun, tak mengapa kamu nak masuk rumah tu
tak perlulah minta izin, sebab tuan dia dah mungkin dah tulis kat situ kan, masuklah kalau tak ada orang duduk kan. Jika sekiranya fiha mata'un lakum. Jadi ulama-ulama menjelaskan fiha mata'un lakum ni ada, kalau ikutnya ialah ada benda-benda, perkara-perkara, ada barang-barang kamu, tapi bukan maksudnya barang-barang, tapi maksudnya ialah manfaat-manfaat ataupun keperluan, ataupun maknanya kamu mendapat faedah masuk dalam tu, seperti kamu nak berlindung daripada panas ke, nak berlindung daripada sejuk ke dan sebagainya, nak berlindung daripada binatang ke, itu maksud mata'ul lakum, ada pada kamu mata'ul lakum, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Jadi Allah ulang lagi, Allah ni, dia ni adalah tahu apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, yang kamu tak tunjuk pada orang. Kemudian kita masuk kepada ayat 30 dan juga 31, dia membicarakan satu isu lain, iaitu isu adab juga. Masalahnya ialah masalah adab. Adab apa? Iaitu yang kita namakan sebagai adab pandang memandang, adab menjaga aurat dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini, ayat 30 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apa ni, bagi pihak orang lelaki, kul lil mu'minin. Jadi wahai Nabi, katakan kepada orang mukmin lelaki kat sini. Kemudian dalam ayat 31 dia kata wa kul lil mu'minat, dan katakanlah kepada perempuan, kepada orang mukminat yang perempuan. Jadi kalau ikut hukum asalnya adalah bila disebutkan kepada lelaki, automatik dia akan masuklah orang perempuan di dalam tu. Tapi kalau sebut orang perempuan, dia tak semestinya masuk lelaki, gitu. Jadi tetapi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala dia sebutkan lelaki dan juga sebutkan perempuan. Dia nak sebutkan tertakut-takut apa benda kan, takut tak orang salah faham. Orang salah faham apa? Takut dia terasa ada orang membaca ayat kalau sebut mukminin saja, orang kata hanya orang mukmin lah saja, lelaki sajalah yang kena. Masalah di sini ialah yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan. Orang atau kita panggil ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jadi adakah lelaki sahaja? Tak, perempuan juga mesti menundukkan pandangan. Kerana apa? Kerana disebutkan juga dalam ayat 31 wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim. Jadi minta maaf cikgu tak keluar suara dah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang mukmin lelaki hendaklah mereka yaghuddu ni ialah ikhfid, asal makna dia itu rendahkan pandangan, bukannya tutup mata. Kalau tutup mata nanti berjalan, nanti langgar tiang lampu kan. Jadi kat sini ialah maksudnya, di sini ialah hendaklah menundukkan pandangan, artinya ialah tundukkan pandangan, bukan artinya ialah tak pandang, gitu tapi makna jaga pandangan. Wa yahfazu furujahum, dan kemudian dia hendaklah menjaga furuj, iaitu kemaluan. Jadi ada dua perkara kat sini yang Allah Ta'ala sebut, yang Allah Ta'ala suruh, iaitu menjaga pandangan, menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Kenapa tak sebut salah satu? Kenapa tak sebut yang ni awal, menjaga kemaluan dulu kemudian barulah menundukkan pandangan? Sebab kemungkinan ada orang boleh menjaga salah satu tapi tak boleh menjaga dua-dua. Jadi di sini disebutkan kedua-dua tu adalah penting, dan yang pertama mungkin boleh bawa kepada yang kedua. Jadi sebab itulah kedua-duanya kena jaga. Walaupun seorang tu boleh jaga furujahum, tapi dia mestilah juga menjaga ghaddul basar, iaitu memandang benda-benda yang diharamkan. Memandang benda-benda yang diharamkan ni termasuk aurat, termasuk jugalah benda-benda lain kan. Dan banyak lagi lah benda-benda yang termasuk dalam pandangan ni kan. Dan kita semua faham kan, tak payah cerita yang tu. Zalika azka lahum, itu adalah lebih baik, itu adalah lebih suci bagi mereka, bagi orang mukmin tu. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Ta'ala sebut kat sini dia khabir. Khabir ni ialah artinya ialah Allah Ta'ala sangat tahu apa yang berlaku
dan apa yang kamu lakukan, yasnaun, yang mereka lakukan. Jadi erti kat sini, kadang-kadang ada satu benda nama dia khainatul basar. Khainah ni ataupun khainatul a'yun, iaitu mata yang mengkhianati, mata yang khianat. Mata yang khianat ni ialah iaitu kadang-kadang kita pandang tu dengan hati. Itu satu pendapat lah kan, satu bentuk lah, iaitu kita pandang tu ialah dengan hati. Kadang-kadang pandang saja, tak dengan hati. Sebagai contohnya kan, kita ni jadi doktor kan, jadi doktor ni kadang-kadang terpaksa pandang aurat dan sebagainya. Jadi memandang aurat kadang-kadang pesakit, kadang-kadang bukan pandang dengan hati, tapi pandang dengan mata saja pandang, tapi hati tak ada perasaan. Sebab apa? Sebab ada perasaan kesian ke, ada perasaan sedang nak berubat ke, ada perasaan macam-macam. Tapi kadang-kadang kita memandang dengan hati. Jadi bila memandang dengan hati tu, itulah yang beratnya kan, yang lebih teruknya, iaitu memandang dengan mata dan kemudian turun ke hati. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya di sini Allah menyebutkan innallaha khabirun bima yasnaun. Allah Taala sangat tahu apa yang kamu lakukan. Kemudian ayat 31, kita masuk ayat 31 sekarang ni, wa kullil mu'minat, dan katakanlah kepada orang mukminat. Jadi dalam isu ni Allah Taala menyebutkan dua, lelaki dan juga perempuan. Perempuan pun kena yaghdudna min absarihinna, mestilah juga menjaga pandangan mereka. Artinya lelaki kalau tidak perlu tak boleh pandang perempuan, dan begitulah juga perempuan kalau tak perlu tak boleh pandang lelaki. So masing-masing maknanya kena menjaga pandangan. Wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina, dan ini khusus kepada perempuan, iaitu Allah sebut apa? Wala yubdina, dan janganlah mereka, iaitu perempuan itu, yubdina, yuzhirna, menunjukkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa ma zahara minha, melainkan apa yang zahir daripadanya. Jadi isu ini dalam fiqhnya banyak perbincangan dia. Apakah maksud zinah, apakah maksud ma zahara minha, apa yang zahir tu. Jadi perempuan memanglah disukakan kepada zinah. Zinah artinya ialah perhiasan. Kalau orang lelaki ni jarang-jarang sikit dia suka perhiasan. Jadi perempuan tu, itu memang kejadian Allah Ta'ala ciptakan, sukakan perhiasan. Dan kemudian dia suka perhiasan, tak apa lagi, tapi kadang-kadang dia suka menzahirkan perhiasan, tunjuk pada orang kan. Kan kita tengok cerita-cerita lama lah kan, cerita-cerita baru ke cerita moden, itu dia suka. Sebab itulah perhiasan beg lawa ke, gelang emas ke, loket emas ke, apa, jadi dah beli mahal-mahal, dia nak tunjuklah pada orang kan. Takkanlah tak nak tunjuk. Jadi sebab tu itulah nama dia zinah. Zinah ni ialah satu benda yang mana dia tak ada function. Function dia ialah tunjuk je. Jadi kalau ada function, dia tak panggil zinah pula kan. Contohlah kita katakan cermin mata. Saya pakai cermin mata ni kan, cermin mata ni adalah, dia bukan zinah. Cermin mata ni adalah untuk melihat rabun jauh ke, rabun dekat ke. Kemudian ada bingkai kat tepi ni. Bingkai kat tepi ni gunanya untuk apa? Untuk supaya cermin ni tak jatuh. Itu ada function. Tapi kadang-kadang ada orang membuat ni, membeli daripada emas ni. Ni bingkai ni daripada emas. Jadi bila bingkai itu daripada emas, dia dah bukan function dah, dia jadi zinah pula. Jadi situ ada zinah dan function. Jadi hukum kat sini ada hukum perhiasan, hukum ni dan sebagainya. Itu kita boleh tengoklah kan dalam buku-buku fiqh, perbincangan fiqh, masalah penggunaan emas dan juga perak kan. Itu insya-Allah bukan tempat dia. Sekarang kita nak cerita pasal apa ni kan, iaitu jangan tunjukkan perhiasan perempuan tu melainkan apa yang zahir. Apa yang zahir? Di sini banyak pendapat ulama kan. Ada yang kata al-wajhu wal kaffain, iaitu muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan tu ialah zahir dan batin lah. Yang batin yang ni, yang depan ni. Kalau yang zahir ni yang belakang ni. Jadi ulama kata ialah boleh, iaitu apa yang dimaksudkan dengan ma zahara minha ialah tapak tangan ni dan juga muka lah. Tetapi banyaklah juga pendapat-pendapat dalam isu ni. Adakah maknanya perempuan itu wajib menutup mukanya dan sebagainya. Jadi ini perbincangan ulama. Jadi pendapat yang masyhurnya ialah bolehlah
dibuka muka dan juga dua tapak tangan, kecuali jika ada fitnah. Kalau ada fitnah ni boleh, maknanya boleh membawa ada perasaan terhadap orang yang memandangnya, mungkin dia tu lawa sangat ke, cantik sangat ke dan sebagainya, tak tahulah kan tapi kalau membawa kepada sesuatu yang tidak elok, pandangan orang melihatnya, maka pada ketika itu maka wajiblah dia menutup itu semua kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah dia yadribna, iaitu memukul bi khumurihinna. Khumur tu ialah pakaian perempuan tu, ala juyubihinna, tudung dia tu atas, jadi pakaian dia ala juyubihin. Juyub ni apa? Juyub ni ialah poket asalnya. Poket tu apa? Iaitu belahan tempat untuk masuk kepala kat sini kan jadi untuk masuk kepala kat sini kita ada, kalau tak ada tempat masuk kepala ni macam mana nak keluar kepala kan. Jadi itu belahan ini kadang-kadang dia besar sikit, besar lah daripada leher kan kalau tak ada kancing ni kan. Jadi bila belahan ini besar sini, maka itu nama dia juyub tempat masuk okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini ialah hendaklah dipukulkan. Dipukulkan tu maknanya ditutupkan, dijatuhkan, dilabuhkan. Khumur tu ialah yang khimar tu, dia dipanggil khimar dia khumur tu satu khimar tu dia punya jamak dia, jadi di atas juyub mereka. Jadi artinya kena tutup sebelah depan ni, di atas dada ni supaya tak nampak ini adalah perintah Allah Ta'ala ni kerana orang-orang Quraisy, perempuan-perempuan Quraisy, perempuan-perempuan jahiliah, mereka ni kadang-kadang pakai tudung juga. Tapi tudung mereka ni biasanya dia akan pakai tudung kepala ni tapi dilemparkan ke belakang. Dilemparkan ke belakang menyebabkan dia akan nampak lah leher ni nampak, kemudian bahagian depan ni nampak, supaya nampak lah gelang-gelang dia, apa benda, loket-loket dia semua atas ni semua dia nampak kat depan. Jadi sebab itulah nama dia, Allah Ta'ala memerintahkan kat sini wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kemudian lagi Allah Ta'ala sebut wala yubdina zinatahunna, jangan tunjukkan perhiasan illa li bu'ulatihinna, melainkan kepada suami mereka, dan seterusnya lah panjang situ, au abaihinna au abai bu'ulatihinna. Allah Ta'ala sebut semua kat situ, jumlah semuanya ulama-ulama kata adalah kalau ikut dikiraan termasuk yang ada di sini dan juga yang termasuk di dalam dikiaskan ataupun disambung oleh hadis-hadis lagi, termasuk semua sekali jumlahnya adalah sebanyak 12 orang, 12 jenis 12 jenis manusia, 12 jenis lelaki yang dipanggil sebagai mahram. Jadi ini adalah perempuan-perempuan yang tak boleh lelaki yang tak boleh dikahwini oleh perempuan tu. Jadi mereka ini diberi pengecualian lah, iaitu boleh membuka sebahagian daripada anggota tu, bukan boleh semua boleh sebahagian saja. Sebahagian itu iaitu muka, kepala, lengan dan sebagainya lah. Kemudian disebutkan lagi kat sini kan, yang biasa-biasa orang-orang tu disebut kat sini bani akhawatihinna au nisaihinna. Satu perkara yang mungkin kita nak tengok kat sini ialah, yang saya perlu highlightkan ialah au nisaihinna. Disebut sini ialah perempuan-perempuan mereka. Jadi apa maksud perempuan-perempuan mereka? Jadi di sinilah ulama-ulama telah sebutkan maksud perempuan mereka itu perempuan-perempuan Islam. Sebab itulah dibezakan di antara perempuan-perempuan Islam dengan perempuan-perempuan yang bukan Islam dari segi hukum aurat. Perempuan yang bukan Islam ini, maka diharuskan untuk menunjukkan menunjukkan zinah tadi itu kurang sikit daripada kepada perempuan-perempuan muslimah. Maknanya ada beza di antara muslimah dengan bukan muslimah dari segi hukumnya. Jadi kita mungkin orang yang duduk mungkin sekali dengan perempuan yang bukan Islam ke, serumah ke, seasrama ke dan sebagainya, maka hukum dia agak berbeza. Kenapa? Kerana ada disebut kat sini au nisaihinna, atau perempuan-perempuan mereka. Perempuan mereka iaitu perempuan Islam, ataupun au ma malakat aymanuhunna, hamba-hamba. Perbincangan tentang hamba-hamba ni, kenapa hamba-hamba ni boleh duduk di rumah dan juga boleh dan macam-macam lagi tu akan kita bincangkanlah di tempatnya insya-Allah.
awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali. Ini perkara yang lain sikit, iaitu orang lain. Orang lain ni apa? Iaitu yang dipanggil sebagai at-tabi'ina ghairi ulil irbah. Siapa at-tabi'ina ghairi ulil irbah ni? Iaitu kalau ikut makna asalnya ialah orang yang mengikuti ghairi ulil irbah, yang tidak mempunyai perasaan minar rijal terhadap lelaki. Maknanya dia ni dah tua. At-tabi'ina ghairi ulil irbah ni maksudnya ialah kalau ikutnya dulu ada orang-orang yang mengikuti orang. Mengikuti orang ni maknanya kalau kita orang perempuan tu berjalan apa benda kan, dia ikut sebab apa? Sebab nak minta makanan dan sebagainya. Gitu kan, kalau ada makanan lebih ke apa kan. Jadi orang-orang ni kita nak panggil gelandangan yang tua lah kan kalau sekarang kan gitu kan tak. Tapi dia ni lelaki-lelaki yang dah tua dah, yang tak ada perasaan dah terhadap perempuan. Jadi orang-orang macam ni tidak apa untuk dibuka sedikit daripada zinatahunna tu untuk mereka, kalau terbuka untuk mereka. Jadi dalam isu ni juga ialah banyaklah masalah-masalah fiqh sebenarnya. Dan yang terakhir tu ialah masalah at-tiflil ladzi lam yazharu ala auratin nisa', iaitu kanak-kanak yang bukan belum sampai umur, tapi kanak-kanak yang belum ada perasaan terhadap perempuan. Maknanya kanak-kanak kecil lagi, dia tak ada perasaan, dia tak ada nafsu, tak ada apa pun kan. Jadi kanak-kanak ni tidak mengapa untuk dibuka apa yang sebahagian daripada zina tadi tu kepada mereka. Kemudian yang terakhirnya ialah wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, iaitu perempuan itu dilarang oleh Allah Ta'ala untuk memukul kaki-kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Jadi ini adalah satu bentuk yang berlakulah di zaman jahiliah dulu sebelum daripada kedatangan Nabi SAW, iaitu perempuan ni kalau dia berjalan tu maka dia akan buat satu cara yang menunjukkan ada perhiasan dalam kaki mereka, dalam tak kira kan. Jadi ulama-ulama mengatakan kat sini ialah apa? Iaitu tidak boleh kita ni buat satu cara, satu bentuk dengan lengan-lengguk dan sebagainya yang boleh menyebabkan orang tertarik. Termasuk dalam ni juga ialah disebutkan oleh ulama-ulama seperti disebutkan dalam tafsir Al-Wasit. Dia kata ialah termasuk dalam ni memakai pakaian berwarna-warni, memakai pakaian yang menarik perhatian, cara, bentuk lengan-lengguk dan sebagainya, semua itu adalah termasuk dalam perkara ini. Jadi akhirnya Allah Ta'ala kata watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang mukmin, moga-moga. Kan dia sebut kat sini ayyuhal mu'minun kan, orang lelaki saja kalau ikutnya kan, tapi maksud kat sini bila sebut lelaki maka termasuklah perempuan, makna orang perempuan pun kenalah juga bertaubat, bukan lelaki saja. Ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin, la'allakum, moga-moga kamu ini berjaya. Jadi ayat ini, ayat 31 ni dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi adalah satu-satunya ayat yang paling banyak sekali disebutkan dhamir untuk perempuan, iaitu sebanyak 25 dhamir. 20 dhamir. Dhamir ni ialah hinna tu itu adalah namiril dhamir. Jadi dhamir ini terbanyaklah dalam ayat Quran, iaitu sebanyak 25. Setakat itu saja untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.